Kisah ini bermula dengan seorang wanita Amerika yang dalam usahanya menjemput ibu bapanya melawat Malaysia telah mengubah dinamik keluarganya secara total. Hari ini kami akan menceritakan perjalanan hidup seorang gadis dari New York, Amy, yang hubungan dengan ibu bapanya terputus selama 3 tahun hanya kerana dia memilih untuk berkahwin dengan seorang lelaki Malaysia. Kenapa mesti Malaysia? Soalan ini menjadi benteng pemisah yang dibina oleh ibu bapanya selama berbulan-bulan kerana menentang perkahwinannya. Akhirnya kedua-dua pihak keras kepala dan terjerumus dalam kesepian yang panjang. Namun apabila Amy hamil, dia memberanikan diri menjemput ibu bapanya ke Malaysia. Reaksi ibu bapanya sebaik sahaja menjejakkan kaki di tanah Malaysia adalah sesuatu yang tidak pernah diduganya. Seiring berjalannya waktu, ibu bapanya malah memberikan cadangan yang jauh lebih mengejutkan. Apa sebenarnya yang mengubah hati mereka yang dahulunya menganggap Malaysia hanyalah sebuah negara dunia ketiga yang tidak selamat dan penuh ketidakpastian? Mari kita ikuti pengalaman mereka yang menakjubkan ini. Nama saya Amy. Saya dilahirkan dan dibesarkan di New York, Amerika Syarikat, menjalani kehidupan yang berdikari dan penuh semangat. Sejak kecil saya gemar mengembara dan sentiasa mempunyai rasa ingin tahu yang mendalam terhadap dunia luar. Kemana sahaja saya pergi, saya sering menjadi tumpuan kerana sifat saya yang ramah. Ibu bapa saya sangat berbangga dengan pencapaian saya. Berbekalkan keputusan akademik yang cemerlang, saya berjaya masuk ke sebuah universiti ternama dan menikmati zaman kampus yang indah. Semasa tahun kedua universiti, saya menyertai satu program pertukaran budaya antarabangsa. Di sanalah saya secara tidak sengaja bertemu dengan seorang pelajar pertukaran dari Malaysia bernama Wei Jie. Sejak pertemuan pertama, saya dapat rasakan aura istimewa pada dirinya. Matanya redup dan tajam. Walaupun dia kelihatan pendiam dan tidak banyak bercakap, apabila dia ingin menyampaikan sesuatu, kata-katanya sentiasa jujur, terus terang, dan meninggalkan kesan mendalam. Walaupun personaliti kami bagaikan langit dan bumi, saya yang ekstrovert dan dia yang tenang, perbezaan itulah yang menjadi daya tarikan utama. Kami diletakkan dalam satu kumpulan untuk projek pertama. Saya sangat kagum dengan ketelitian dan rasa tanggung jawab Wei Jie. Dari mengumpul maklumat hingga menyediakan laporan pembentangan, dia memberikan perhatian yang luar biasa terhadap setiap perincian. Pada mulanya disebabkan perbezaan budaya yang ketara, kami agak berhati-hati antara satu sama lain. Wei Jie belum biasa dengan budaya Amerika yang terbuka, manakala pengetahuan saya tentang Malaysia sangat terhad hanya sekadar tahu tentang menara berkembar Petronas atau stereotip tentang hutan hujan tropika. Namun selepas beberapa kali bekerja sama, kami mula mengenali hati budi masing-masing. Keprihatinan halus yang ditunjukkan oleh Wei Jie serta kasih sayangnya terhadap keluarga adalah sesuatu yang sangat menarik bagi saya. Pada awal perhubungan, kami banyak belajar perkara baharu. Wei Jie mengajar saya asas bahasa Melayu dan budaya masyarakat majmuk di sana, manakala saya membawanya merasai kebebasan gaya hidup Amerika. Semasa keluar janji temu, kami sering terkejut dengan perbezaan tingkah laku masing-masing. Wei Jie sentiasa menunggu saya mula makan dahulu dan menganggap membukakan pintu untuk saya adalah satu kewajipan lelaki yang budiman. Mulanya saya rasa janggal, tetapi lama-kelamaan saya sedar itu adalah manifestasi keikhlasan hatinya. Apa yang paling menyentuh hati saya adalah sikap Wei Jie apabila bercerita tentang keluarganya. Setiap bait katanya mencerminkan rasa hormat yang tinggi kepada ibu bapa dan tanggung jawab sebagai seorang anak. Bagi saya yang membesar dalam budaya Amerika yang mengagungkan individualisme, ini adalah satu pengalaman yang membuka mata. Apabila saya diajak makan bersama rakan-rakan Malaysianya di restoran Asia, melihat kami menikmati nasi lemak satai dan roti canai sambil bergurau senda, ikatan persahabatan mereka yang erat turut meninggalkan kesan mendalam. Semasa tahun ketiga hubungan kami menjadi semakin serius. Saya memperkenalkan Wei Jie kepada ibu bapa saya. Awalnya suasana agak kekok, tetapi sikap Wei Jie yang rendah diri dan berbudi bahasa berjaya menawan hati mereka. Mereka memujinya sebagai pemuda yang sopan dan ikhlas. Apabila saya bertemu ibu bapa Wei Jie melalui panggilan video, saya sangat gemetar, tetapi sambutan hangat mereka dengan senyuman mesra membuatkan saya berasa tenang. Namun sebaik sahaja tamat pengajian, kami terpaksa menghadapi realiti. Wei Jie perlu pulang ke Malaysia, manakala saya perlu memulakan kerjaya di New York. Kami tidak mahu melepaskan cinta ini, jadi kami memutuskan untuk memulakan hubungan jarak jauh LDR. Bulan-bulan pertama amat menyeksakan. Perbezaan masa 12 jam, siang di sini, malam di sana, menyukarkan komunikasi. Berkongsi rutin harian menjadi terbatas.
Apabila Wei Jie sibuk memulakan kerjaya baharunya di Kuala Lumpur, kadang-kadang kami tidak berhubung selama beberapa hari. Setiap kali itu berlaku, saya diserang rasa cemas dan sunyi. Tetapi berbekalkan kepercayaan kami harungi segalanya. Panggilan video setiap hujung minggu menjadi talian hayat kami. Kami berkongsi cerita harian, menonton film bersama secara dalam talian, malah makan bersama di hadapan skrin. Wei Jie akan menghantar video suasana Kuala Lumpur yang meriah atau keindahan kampung halamannya, dan saya akan berkongsi pemandangan Central Park atau kesibukan Times Square. Kami bertemu kira-kira 2 kali setahun. Kegembiraan pertemuan di lapangan terbang dan kepedihan perpisahan menjadi rutin yang menyakitkan, namun cinta kami tetap utuh. Menjalani LDR selama 4 tahun bukanlah mudah. Melihat rakan-rakan lain bahagia bersama pasangan mereka membuatkan saya cemburu. Kesunyian semasa hari perayaan seperti Thanksgiving atau Christmas amat sukar digambarkan. Namun saya bertahan dengan impian bahwa satu hari nanti saya akan hidup bersama Wei Jie. Dalam tempo itu minat saya terhadap kehidupan di Malaysia semakin bercambah. Wei Jie menceritakan tentang Malaysia, sebuah negara yang unik dengan gabungan budaya Melayu, Cina dan India, kemajuan teknologi di ibu kota, serta kehangatan komuniti yang tiada tandingan. Saya mula berangan-angan untuk menetap di sana. Akhirnya apabila Wei Jie melamar saya terus bersetuju tanpa ragu. 7 tahun perkenalan sudah cukup membina kepercayaan. Cinta kami yang diuji jarak dan masa menjadi bukti kukuh hubungan ini. Namun apabila saya memberitahu ibu bapa tentang perkahwinan dan rancangan berpindah ke Malaysia, reaksi mereka jauh daripada apa yang saya harapkan. Pada mulanya mereka gembira kerana Wei Jie seorang lelaki yang baik. Tetapi sebaik sahaja saya menyebut berpindah ke Malaysia, suasana berubah serta-merta. Malaysia, kenapa mesti berpindah sejauh itu ke Asia Tenggara? Nada suara ayah penuh dengan kekeliruan dan kebimbangan. Ibu juga sama. Tak bolehkah Wei Jie bekerja di sini? Kenapa anak kami perlu pergi ke tempat yang begitu asing? Saya cuba menjelaskan bahawa kerjaya dan keluarga Wei Jie ada di sana, dan saya sendiri teruja untuk meneroka budaya baharu. Tetapi kerisauan mereka semakin mendalam. Beberapa hari kemudian, ayah mengajak saya berbincang serius. Di atas meja penuh dengan artikel yang dicetaknya dari internet. "Amy, adakah kamu benar-benar tahu bagaimana keadaan di Malaysia?" Ayah menunjuk laporan berita yang sensasi. Dia menyebut tentang stereotipe negara, membangun kebimbangan tentang keselamatan undang-undang yang ketat dan cuaca tropika yang mungkin tidak selesa. Bagi mereka, Malaysia adalah sebuah hutan yang berbahaya atau negara yang tidak stabil. "Anak kita nak pergi ke tempat macam tu." Ibu pula lebih emosional. "Saya dengar trafik di sana teruk dan mungkin masyarakat di sana tidak mesra orang asing. Budaya kita terlalu berbeza." Tentangan ibu bapa menjadi semakin keras saban hari. Malah di perjumpaan saudara mara, topik ini menjadi perbualan hangat. "Kenapa pergi jauh sangat Amerika? Ada ramai lelaki hebat," kata mereka. Dengar cerita wanita di budaya Asia selalu perlu mengalah tambah yang lain. Hati saya hancur mendengar semua ini. Ibu seolah-olah berasa anaknya akan dirampas dan dihantar ke hujung dunia, menangis setiap kali kami berbincang. Malah kawan-kawan saya turut mempersoalkan, "Perlukah ke Malaysia? LDR dah susah sekarang, nak pindah terus konflik keluarga berlarutan." Setiap makan malam berakhir dengan hujah yang sama. Kebimbangan mereka dan ketegasan saya bagaikan 2 garisan selari yang tidak akan bertemu. Detik penentuan berlaku semasa makan malam Thanksgiving. Di hadapan semua orang ayah bertanya, "Buat kali terakhir Amy, jika kamu sayangkan Wei Jie, kenapa tak bawa dia ke sini? Kenapa mesti Malaysia?" Ketika itu saya tidak lagi mampu menggunakan logik tentang ekonomi Malaysia yang berkembang pesat, sistem kesihatan yang baik, atau keharmonian kaum. Saya hanya mampu meluahkan perasaan sebenar, sebab dia ialah Wei Jie, itu sahaja. Saya cuma mahu bersama orang yang saya cinta, walau di negara manapun saya sedia hadapi cabaran bersamanya. Ibu bapa terdiam. Ayah mengeluh panjang, ibu memalingkan wajah. Kesepian yang melanda selepas itu amat menyeksakan. Persiapan perkahwinan menjadi sukar. Walaupun mereka hadir ke majlis perkahwinan, saya tahu hati mereka tertutup. Semasa memilih gaun pengantin, ibu tidak seceria dahulu. Pada hari bahagia itu senyuman mereka menyembunyikan kesedihan. Apabila ibu bapa Wei Jie datang dari Malaysia, suasana masih kekok walaupun mereka cuba beramah mesra, bahasa dan prasangka menjadi penghalang. Hari kami berangkat ke Malaysia selepas berbulan madu adalah detik paling pilu. Di lapangan terbang ibu memeluk saya dan berbisik, "Kalau susah di sana bila-bila masa boleh balik nak." Saya tahu maksud tersiratnya dia menjangka saya akan gagal menyesuaikan diri.
Melangkah masuk ke pintu pelepasan, sambil menoleh melihat mereka melambai dengan linangan air mata, hati saya remuk, namun saya nekat. Tiba di Malaysia, beberapa bulan pertama adalah fasa penyesuaian. Kami berpindah ke sebuah kondominium moden di kawasan Mont Kiara, Kuala Lumpur. Semuanya terasa baharu, dari sapaan pengawal keselamatan warga Nepal, yang mesra sistem pengurusan residensi yang canggih, hingga cara menggunakan aplikasi untuk segala-galanya. Bahasa adalah cabaran terbesar. Walaupun ramai boleh berbahasa Inggris lohat dan selangga tempatan Manglish, kadangkala membingungkan. Di kedai runcit atau pasar pagi komunikasi kadang-kadang sukar. Namun apa yang mengejutkan saya adalah kemesraan orang ramai. Apabila saya cuba bercakap bahasa Melayu yang pelat, mereka mendengar dengan sabar. Jiran kami Puan Salmah dan suaminya menjadi penyelamat. Apabila saya bersendirian, Puan Salmah sering menghantar juadah seperti kari pap atau rendang. Kamu baru sampai mesti rindu rumah, katanya dengan senyuman keibuan. Dia mengajar saya tentang rempah ratus dan cara masak masakan tempatan. Lama-kelamaan saya mula bergaul dengan komuniti ibu-ibu muda di kawasan perumahan. Walaupun berbeza latar belakang, saya belajar banyak tentang nilai kekeluargaan wanita Malaysia. Sokongan Wei Jie juga tidak berbelah bahagi. Setiap hujung minggu dia membawa saya ke KLCC Pasar Seni dan Jalan Alor untuk merasai denyut nadi bandar ini. 2 tahun berlalu, Malaysia benar-benar menjadi rumah saya. Bangun pagi dengan pemandangan bukit menghijau dan bangunan pencakar langit bunyi azan yang mendamaikan dari kejauhan serta sapaan, dah makan daripada jiran tetangga menjadi sebahagian hidup saya. Kemudian berita gembira itu tiba, saya hamil. Di hospital pakar swasta di Kuala Lumpur, saat melihat imbasan bayi kami, kegembiraan itu bercampur dengan rasa sayu kerana tidak dapat berkongsi dengan ibu bapa. Sudah 3 tahun kami hampir tidak berhubung. Selepas berfikir panjang, saya memberanikan diri menelepon. "Hello Ma, ini Amy." Terdiam seketika. Apabila saya memberitahu saya hamil, suara ibu bergetar. Betul ke nak, nadanya bercampur baur antara gembira dan rindu. Ayah turut menyampuk mengucapkan tahniah walaupun masih kedengaran kekok. Panggilan itu menjadi titik mula pemulihan hubungan kami. Ibu mula kerap menelepon, bertanya tentang pemeriksaan kandungan dan pemakanan saya di Malaysia. Luka lama, perlahan-lahan sembuh. Ketika kandungan mencecah 7 bulan, ibu bertanya dengan hati-hati, "Amy, bolehkah mak dan ayah datang melawat kamu di Malaysia?" Saya terharu, tetapi juga risau. Saya takut mereka akan datang dengan prasangka lama dan hanya melihat kekurangan negara ini. Namun Wei Jie menyokong penuh. "Biarlah mereka lihat sendiri keindahan Malaysia," katanya. Hari ketibaan mereka di lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur KLIA akhirnya tiba. Saya dan Wei Jie menunggu dengan berdebar. Apabila mereka keluar, melihat saya dengan perut memboyot, mereka terus memeluk saya erat. Namun mata mereka liar memerhati sekeliling. Reaksi mereka bermula sebaik sahaja keluar dari balai ketibaan. "Inikah Malaysia?" ayah bergumam kagum dengan seni bina Clia yang moden dan dikelilingi kehijauan seolah-olah lapangan terbang dalam hutan. Dalam perjalanan menaiki Clia Express ke pusat bandar, mereka terpaku melihat tingkap. Kereta api yang laju bersih dan berhawa dingin serta pemandangan ladang kelapa sawit yang bertukar menjadi lanskap bandar moden dengan Menara Merdeka 118 dan KLCC yang menjulang tinggi mengejutkan mereka. "Mak dengar ini negara membangun, tapi kenapa nampak lebih maju daripada sesetengah tempat di US?" bisik ibu. Tiba di stesen KL Sentral dan beralih ke MRT, mereka lebih terkejut. Sistem pengangkutan awam yang efisien, bersih, dan rakyat Malaysia yang berdisiplin serta sopan memberi kejutan budaya. Semua orang beratur. Tiada sampah, kata ayah. Apabila sampai di kondominium kami, mereka tergamam. Kemudahan kolam renang infinity, gimnasium dan kawalan keselamatan yang ketat serta unit apartemen kami yang luas dan canggih membuatkan mereka hilang kata-kata. "Kamu betul-betul tinggal di tempat mewah begini?" tanya mereka. Mereka terpegun dengan teknologi rumah pintar dan kemudahan seperti bidit di bilik air yang jarang ada di rumah biasa US. Malam pertama, Wei Jie menghidangkan nasi lemak dan satai yang dibeli dari restoran terkenal. Mulanya mereka ragu-ragu dengan sambal, tetapi selepas mencoba satai, ayah terus menambah, "Daging nih, rasanya luar biasa," kata ayah. Suasana menjadi lebih santai. Kerana jet lag, mereka tidak dapat tidur malam itu. Saya mengajak mereka berjalan di taman rekreasi di sekitar kawasan perumahan kami, Desa Park City, yang terkenal selamat dan cantik. Jam menunjukkan pukul 11 malam. "Selamat ke keluar waktu begini?" tanya ibu masih dengan mentaliti New York yang berwaspada. "Sangat selamat, Mak. Mari ajak Wei Jie."
Berjalan di laluan pejalan kaki yang terang melihat orang ramai masih berjoging keluarga membawa anjing bersiar-siar dan kanak-kanak bermain dengan bebas ibu bapa saya terkesima. Di New York waktu begini kita takkan berani jalan santai di taman, kata ayah. Suasana damai, angin malam yang nyaman dan rasa keselamatan yang nyata mula mengikis prasangka mereka. Mungkin kita salah tentang tempat ini, bisik ayah kepada ibu. Kami singgah di kedai serbaneka Family Mart yang buka 24 jam. Pilihan makanan segar yang pelbagai kebersihan kedai dan kepantasan perkhidmatan membuatkan mereka kagum. Ini lebih bagus dari kedai di tempat kita, akui ibu. Keesokan harinya kejutan demi kejutan menanti. Dari jendela mereka melihat pekerja pembersihan menguruskan sampah dengan sistematik dan kawasan lanskap yang dijaga rapi. Semasa kami keluar bersarapan, mereka melihat budaya masyarakat Malaysia yang majmuk. Di dalam MRT, seorang pelajar sekolah segera bangun memberikan tempat duduk kepada saya yang hamil dan seorang lagi memberikan tempat duduk kepada ibu saya. Silakan duduk, aunty, kata remaja itu dengan senyuman. Ibu menitiskan air mata. Di New York belum tentu orang peduli walaupun kamu hamil, katanya. Adab dan budi bahasa rakyat Malaysia benar-benar menyentuh hati mereka. Kami membawa mereka ke pasar raya besar di dalam pusat membeli belah pavilion. Mereka ternganga melihat kepelbagaian barang dari buah-buahan eksotik yang dibungkus rapi hingga ke bahagian makanan laut yang segar. Sistem pembayaran tanpa tunai e-wallet yang digunakan WGA dengan pantas membuatkan ayah berkata, teknologi di sini sudah jauh ke hadapan. Waktu makan tengah hari kami makan di restoran tempatan. Servis yang pantas makanan sampai dalam 10 menit dan rasa yang enak dengan harga yang sangat berpatutan mengejutkan mereka. Air percuma, tisu percuma. Di US semuanya kena bayar, rungut ayah sambil menikmati teh tarik. Sebelah petang kami ke pusat perubatan untuk pemeriksaan kandungan. Hospital swasta di sini seperti hotel 5 bintang. Dari pendaftaran digital hingga ke bilik rawatan yang mewah mereka kagum. Doktor pakar melayan kami dengan penuh dedikasi, menerangkan segalanya dalam bahasa Inggris yang fasih dan menunjukkan imbasan bayi 4D yang jelas. Kami dapat lihat cucu kami sejelas ini, ibu menangis gembira. Apabila melihat bil rawatan yang jauh lebih murah berbanding di US untuk perkhidmatan setaraf dunia, ayah menggeleng kepala tidak percaya. Sistem kesehatan di sini menakjubkan. Di sebuah kafe hipster kemudiannya mereka terkejut dengan wifi percuma yang laju di mana-mana. Sambil menghirup kopi, ibu merenung keluar tingkap melihat kehidupan bandar Kuala Lumpur yang harmoni. Amy, tempat ini sangat berbeza dari apa yang mak bayangkan. Malam itu kami memesan makanan melalui aplikasi GrabFood. Berapa lama nak sampai, tanya ayah. 20 menit, jawab WGA. Apabila makanan sampai panas-panas tepat pada masanya dengan penjejak GPS masa nyata, ayah ketawa. Amerika pun tak secekap ini. Semasa makan malam ibu memegang tangan saya. Amy, mak minta maaf. Kami tak tahu apa-apa tentang Malaysia. Sekarang mak faham kenapa kamu bahagia di sini. Ayah turut mengangguk dengan wajah serius. Ayah silap. Ayah ingat ini tempat yang menakutkan, tapi rupanya ini tempat yang penuh tamadun dan kasih sayang. Kata-kata itu melenyapkan segala beban di bahu saya selama 3 tahun ini. Malam itu kami keluar berjalan lagi. Kali ini mereka tidak lagi takut, sebaliknya menikmati keindahan malam Kuala Lumpur dengan penuh penghargaan. Hari-hari terakhir mereka diisi dengan kegembiraan. Melihat saya hidup selesa dan selamat adalah segala-galanya bagi mereka. Sebelum berlepas pulang di lapangan terbang, perpisahan kali ini berbeza. Penuh dengan harapan. Jaga diri, nanti cucu lahir kami datang lagi, janji ibu. Ayah memeluk WGA erat. Terima kasih, jaga anak ayah. Kamu lelaki yang baik. Sekembalinya ke New York, mereka menjadi duta kecil Malaysia. Mereka bercerita kepada semua kawan betapa hebatnya Malaysia. Ibu malah mula belajar masak rendang dan nasi lemak di rumah, menghantar gambar percubaannya kepada saya. Apabila anak saya lahir, mereka terbang semula ke Malaysia dan tinggal selama sebulan. Kali ini mereka lebih mendalami budaya tempatan. Mereka kagum dengan sistem pantang dan penjagaan selepas bersalin confinement center yang sangat menjaga kebajikan ibu dan bayi, sesuatu yang tiada di budaya barat. Kalau nak besarkan anak Malaysia mungkin tempat terbaik, kata ibu sambil mendukung cucunya. Mereka berasa selamat membawa bayi berjalan-jalan di taman pada bila-bila masa. Bulan berganti tahun, ibu bapa saya semakin kerap datang. Mereka mula belajar bahasa Melayu mudah seperti terima kasih dan sedap. Mereka kagum dengan kecekapan pos laju sistem LRT-MRT yang semakin meluas dan kemudahan untuk warga emas. Akhirnya, satu berita mengejutkan keluar dari mulut ayah. Kami sedang pertimbangkan untuk bersara di sini, mungkin memohon program MM2H Malaysia My Second Home atau visa jangka panjang.
Di New York kami rasa tak selamat keluar malam, kos perubatan mahal. Di sini kami rasa tenang, jiran-jiran ramah, dan kemudahan kesihatan pun terbaik, jelas ayah. Siapa sangka pasangan yang dahulunya bermati-matian menentang perkahwinan ini kerana stereotip buruk tentang Malaysia, kini jatuh cinta dengan negara ini. Keputusan saya untuk mengikut kata hati bukan sahaja memberi saya kebahagiaan tetapi membuka mata ibu bapa saya kepada sebuah dunia baharu yang indah di Asia Tenggara. Kini apabila kami berkumpul sama ada di New York atau Kuala Lumpur, kami adalah sebuah keluarga yang benar-benar bersatu, merentasi benua dan budaya diikat oleh kasih sayang dan kefahaman yang tulus. Malaysia bukan lagi tempat asing yang bahaya, tetapi rumah kedua yang penuh dengan keajaiban.